pertanian komersial Okey. Lada hitam, buah pala, buah cengkeh telah ditanam di Pulau Pinang dan Singapura untuk tujuan ekspor. Cikgu tahu kamu mengantuk Husna, cikgu pun mengantuk. Kita layan sama-sama mengantuk, okey? Kan kalau agak-agak kita tertidur, kita semua tidur. Okey, jom. Okey. Kemudian pengusaha di negeri-negeri Selat menanam tebu di seberang Perai dan Perak, dan seberang Perai terkenal sebagai pusat pengeluaran gula utama. Kerana apa? Kerana ada tebu. Harus diingat, gula datang dari tebu. Sebab itu ada peribahasa kata apa? Bagai menanam tebu di tepi bibir. Apa maksud menanam tebu di tepi bibir? Iaitu orang yang suka apa? Orang yang suka bercakap manis. Orang tak tanam gula, Faribah, orang tanam tebu. Pokok ditanam, orang tak tanam gula. Tanam tebu di tepi bibir. Maknanya sentiasa bermulut manis. Bermulut manis. Okey. Kemudian kita lihat ladang kopi pun dibuka. Muka pakai gula, Faribah. Buat basuh muka pakai gula, rosaklah muka kau. Okey. Kemudian kita lihat pada tahun 1917 pemuda Perancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor, dan tanaman kelapa sawit ditanam secara meluas di Johor dan Perak. Dan Tanah Melayu mengeksport minyak kelapa sawit. Kalau tak salah cikgu, kita dah belajar yang ini kan? Kita dah masuk yang ini. Kita dah main mana Udah Pak, ya. Oh ya, kita sudah sampai ke kapal korek ya. Hari ini kita nak masuk yang ini, pertanian. Ya udah, kamu ni enggak bagi tahu awal-awalnya. Apa sajalah kamu ni, Lufia sama Iskandar ini, sama Ayu ini. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Tiba-tiba saja bercakap ni. Okey, baik. Kan? Ini tanda apa? Tanda lapar lah. Bila lapar dia kadang-kadang gila. Okey, jom. Slow. Itulah. Kita lihat. Pertanian. Selalu cikgu makan budu Tak. Cikgu bukan Kelantan. Bukan Kelantan. Kami bukan orang Kelantan. Kami bukan. Okey. Baik. Pertanian. Okey. Negeri-negeri Melayu. Kita lihat di sini. Inilah dia. Paling penting. Kamu kena ingat dari sudut pertanian ni. Nama ni. H.N. Ridley. Dia merupakan pengarah Taman Botanikal Singapura. Beliau telah memperkenalkan teknik torehan sistem Ibidem atau sistem torehan tulang ikan herring pada tahun 1897, dan teknik ini mampu memanjangkan hayat pokok getah. Baik, ceritanya begini. Satu ketika dahulu, untuk mendapatkan getah daripada pokok, mereka akan buat apa tahu? Mereka akan, ni pokok getah. Dia macam tu. Dia akan buat apa? Dia akan takik. Dia akan takik macam tu. Dia akan takik dekat situ. Buat lubang kat situ. Jadi dia akan korek. Yang itu meleleh lah dia punya getah. Meleleh dia punya getah. Tapi cara ini akan merosakkan pokok. Dalam tempoh setahun, 2 tahun, pokok ini akan mati. Jadi, H.N. Ridley telah memperkenalkan satu teknik baru untuk penorehan getah. Iaitu apa? Caranya ialah toreh sikit. Toreh je kat tepi. Kemudian letakkan cawan dekat hujung tu supaya getah itu mengalir ke dalam cawan. Daripada sini dia akan toreh sikit. Sehari satu torehan. Sehari satu torehan ya. Maknanya satu hari toreh kat situ. Besok pula kalau kita lihat toreh pula di bawah dia. Besoknya lagi toreh lagi, besoknya toreh lagi, besoknya toreh lagi, toreh. Macam tu. Dan inilah dipanggil teknik torehan Ibidem ataupun teknik torehan tulang ikan herring. Tak boleh. Dia tak boleh. So kalau katakan nak toreh, dia orang akan toreh daripada atas tau. Daripada atas ni dia akan toreh sampailah ke bawah. Bila dah habis ni,
Bila dah habis ini, maka pokok ini telah pun tua. Kamu tahu tak, nak habiskan torehan daripada atas ni sampai bawah ni, kadang-kadang mengambil masa 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun nak habiskan toreh daripada atas sampai bawah tu. Yes. Selepas 5 tahun, pokok ini akan ditebang. Yes. Pokok tu akan ditebang, kemudian ditanam dengan pokok getah yang baru. So, itulah proses penanaman pokok getah dan mendapatkan getahnya. Yes. So, ini tak cara torehan ini dipanggil teknik ibidem ataupun teknik tulang ikan herring. Mampu keruh kan? Mampu keruh. Okay, yes. Bukan senang ya. Kalau nak menoreh bukan waktu siang. Nak menoreh at least pada pukul berapa? Pada pukul 4 ke 5 pagi. 4-5 pagi ya. 4 pukul 4 pagi, pukul 5 pagi tu yang menoreh. Sebab pada waktu itu susu cair. Bila kamu toreh, susu cair dan kamu akan mengalir. Cikgu lukis apa? Cikgu lukis pokok lah. Habis lukis apa lagi? Waktu tu. Yes, sahur makan. Sahur tak adalah sahur makan getah pandai. Jadi sahur, kemudian teruskan, kemudian mereka berehat, tengah hari baru ambil balik. Minum susu getah dengan Coca-Cola kau nak mampus. Tak boleh lah. Mana boleh. Okay. Nampak macam carrot. Okay. Baik. Kita teruskan kat sini. Baik. So, siapa yang memperkenalkan teknik tadi? Syadab Iskandar. Ya, nak juga pick up line tu. Okay. Okay. Memperkenalkan teknik membungkus. Okay. Membungkus anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembap. Dan teknik ini membolehkan anak pokok getah diangkut ke tempat jauh bagi pembukaan ladang getah baru. So di sini sebenarnya H. N. Ridley telah memperkenalkan dua teknik. Yang ini satu, yang ini satu dan yang ini teknik yang kedua. Kena ingat tu. Yang ini satu, yang ini dua. Maknanya memperkenalkan sistem torehan tulang ikan herring dan satu lagi membungkus anak-anak pokok getah dalam arang yang lembap. Kenapa cikgu mentionkan yang ini? Sebab tentang ini, tentang H. N. Ridley selalu keluar dalam peperiksaan. Sebab itu cikgu mentionkan H. N. Ridley ni. Okay. Baik Iskandar. Yelah. Getah rasa manis kau makan dengan siapa? Okay. Okay, kita teruskan. Okay, sekejap. Cikgu dengar azan asar. Kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan asar. Sekejap.
Okey, alhamdulillah kita baru saja berhenti untuk memberikan laluan sebagai menghormati azan tadi. Okey, so kita baru saja mendengar laungan azan asar bukan azan maghrib, Airil. Ah, Awalnya. azan maghrib lain kan. Azan maghrib lain. Ah, dia kalau azan asar kan Allahu akbar Allahu akbar. Tu azan asar. Kalau maghrib lain. Allahu akbar Allahu akbar. Nak cepat. Nak buka puasa. Jadi lain. Okey. Baik. Bukan buat ke. Aisyah. Tak adalah kan. Biasa-biasa je. Okey, jom kita lihat. Okey. Pertanian. Okey, itu negeri-negeri Melayu. Kemudian Sarawak kita lihat. Okey, kita lihat kilang memproses lada hitam di Betong Sarawak masih mengekalkan pertanian tradisional, dan ada juga kilang memproses sagu di Mukah. Okey, di Sabah ada kilang memproses getah di Sabah, dan kilang memproses daun tembakau mengikut mutunya pada awal abad ke-20. Jangan bersangka buruk. Husnuzon, husnuzon. Husnuzon. Mungkin sebenarnya dia bawa beg hitam tu ada isi makanan untuk berbuka. Husnuzon. Okey. Baik. Buruh. Perlombongan kat kampung pisang. Sudahlah kau. Okey. Okey, dari sudut buruh, kalau kita lihat dari sudut buruh pula, dari sudut perlombongan, pembangunan dan kepesatan ekonomi di negeri-negeri Melayu menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh asing untuk bekerja di lombong biji timah. Contohnya, orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk usahakan lombong emas dan antimoni di Bau. Manakala SBUB di Sabah menggalakkan kemasukan buruh Cina ke Sabah dan mereka melombong emas di Sungai Segamar. So sebab tu baru kita tahu, orang Cina kebanyakannya datang ke Sarawak dan Sabah kerana perlombongan suatu ketika dahulu. Kemudian juga pertanian, British membawa masuk, ini kerja British, membawa masuk buruh dari India ke negeri Melayu untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang getah. Sebab itu kalau kita lihat di tanah Melayu, ya betul. Sebenarnya most of perlombongan di tanah Melayu ini kebanyakannya dilakukan oleh orang-orang Cina. Kerana mereka mahir untuk membuat perlombongan secara pam kelikir dan juga lombong dedah. Yang mana kedua-dua ini boleh menghasilkan biji timah yang lebih banyak berbanding teknik orang Melayu. Teknik orang Melayu iaitu melampan dan mendulang, dia macam tu je. Jadi dapat sikit. Tapi kalau lombong Cina, dia akan dapat mengeluarkan biji timah atau emas dengan lebih banyak. Sebab tu pelombong Cina dipilih untuk dibawa masuk oleh British. Dan kalau kamu lihat dalam kes pertanian, bukan masalah Melayu tak belajar dari Cina, tetapi sebenarnya Melayu tidak ada motivasi untuk menjadi kaya. Melayu motivasi dia adalah untuk hidup sederhana dan bahagia. Nampak? Asalkan cukup, tak apa. Itu. Kamu nak salahkan siapa? Nak salah motivasi orang Melayu? Tak boleh. Memang orang Melayu sepatutnya itulah kita. Sentiasa berasa cukup, tak perlu nak menjadi kaya raya. Tapi itulah zaman dah terbalik. Orang kaya dihormati, kan? Orang yang tak kaya tapi berilmu kan dipandang sepi. Okey. Jadi itulah yang berlaku, kan? Baik. Kita lihat di sini, British membawa masuk buruh dari India, dan kalau kita lihat, sebab itu banyak ladang-ladang getah. Ladang getah di mana? Di mana-mana di Selangor ke di Perak, kan. Ladang getah mesti ada estate India, perumahan estate India. Kalau kamu perasanlah. Jadi kenapa? Kerana ramai orang India tinggal di situ, kerana British telah membawa masuk buruh dari India ini untuk bekerja di ladang getah. Jadi kalau kita lihat, Charles Brooke telah menggalakkan kemasukan imigran Cina ke Sarawak, dan pada tahun 1901 orang Cina Fu Chao dibawa sebagai buruh ladang.
dan buruh dari Jawa juga dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah. Buruh Cina juga dibawa masuk untuk bekerja di ladang tembakau di Sabah, dan pada tahun 1890 SBUB membentuk Lembaga Penasihat Orang Cina di Sandakan untuk menjaga kebajikan orang Cina. So maknanya di sini kita boleh assumption buat assumption ataupun kita boleh assume bahawa most of buruh ini diambil daripada China dan India untuk memenuhi keperluan buruh di mana, di perlombongan dan pertanian. So itu memang berlakulah. Okay. Dan seterusnya kalau kita lihat di sini iaitu kalau ekonomi moden yang seterusnya, ciri ekonomi moden iaitu saiz dia yang berskala besar dan bercirikan ekspor. Iaitu apa? Contohnya kegiatan perlombongan dijalankan secara besar-besaran untuk tujuan ekspor bagi memenuhi keperluan pasaran di barat. Dan pada peringkat awal, pengeluaran biji timah dikuasai oleh pelombong Cina. Tetapi apabila kapal korek diperkenalkan, pengeluaran biji timah dikuasai oleh pelombong Eropah. Okey, maknanya di sini kan, kalau kita lihat untuk perlombongan ada tiga orang yang ataupun tiga puak yang telah menjalankan perlombongan biji timah. Yang pertama orang Melayu. Tapi orang Melayu teknik dia ialah mendulang dan juga melampan. Mendulang dan melampan orang Melayu. Orang Cina, datang orang Cina, dia melakukan perlombongan dengan teknik yang lebih baik, menghasilkan biji timah yang lebih banyak, iaitu lombong dedah dan juga pam kelikir. Tetapi datang sahaja Eropah. Eropah memperkenalkan pengeluaran biji timah menggunakan kapal korek. Dan kapal korek ini lebih banyak dihasilkan, lebih banyak yang dikorek. Jadi ini telah lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Nak kata mana satu lebih cepat, sudah tentulah yang kapal korek. Sebab dia sekali kaut banyak-banyak. Sekali ambil timah banyak-banyak. So dia lebih cepat dan lebih banyak berbanding teknik-teknik yang lain. So itulah skala kita kata pengeluaran berskala besar, dan mereka kenapa nak buat banyak-banyak? Untuk diekspor. So pada akhir abad ke-19 tanah Melayu menjadi pengeluar utama biji timah dunia. Bayangkanlah tanah Melayu menjadi pengeluar utama biji timah dunia. Baik, ada yang bertanya tentang bagaimana rupa kapal korek sebenarnya. Macam mana rupa kapal korek yang sebenar? Kalau kita boleh tengok kapal korek yang sebenar, mau takut juga kamu nanti. Sebab kapal korek ni memang apa yang kita katakan sebagai kapal korek yang yang kita kata lama ditinggalkan. Berani tak berani je lah. Lama ditinggalkan. So cikgu akan tunjukkan kamu berkaitan dengan satu video berkaitan dengan kapal korek yang berlaku di Malaysia. Mungkin pernah tengok ke? Pernah tengok tak? Siapa di sini yang tak pernah tengok lagi kapal korek? Rupa kapal korek. Arif kata tak pernah lagi. Aku kapal korek tak pernah tengok cikgu, tapi korek hidung biasa. Okey, baik, faham. Okey, faham tu. Okey. Okey. Korek hidung biasa. Kapal korek tak pernah lagi. Okey, baik, faham. Okey, jadi kapal korek hidung, korek hidung pun nak pakai kapal ke? Melampau sungguh kau ni. Kan? Okey, jadi kita akan lihat berkaitan dengan kapal korek yang dikatakan telah pun wujud di negara kita sejak beratus tahun lagi sebenarnya. Beratus tahun lagi. Dan kita akan lihat mana pula dia punya video. Cikgu ada video tu tapi telah tersimpan di ceruk-ceruk celah-celah bukit dan juga di lembah-lembah sungai. Tengah mencari. Ada pun. Ada pun.
Okey. So kita akan lihat. Okey. Okey, sebab cikgu tahu korang mengantuk sebenarnya. Betul?